Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan sambung sikit je mengenai tentang mendarab matriks dengan suatu nombor. Okay, so basically sebelum ni kita dah belajar macam mana untuk tambah dengan tolak matriks. Kan? Kita ada dua subtopik untuk operasi matriks, tambah tolak matriks dengan mendarab matriks. Darab matriks ni pula kita akan belajar bawah ada dua lagi subtopik bawah dia, which is darab matriks dengan satu nombor, dengan satu lagi darab matriks dengan matriks. Okay, so first thing first, kita akan belajar dulu tentang mendarab matriks dengan suatu nombor. Okay, so basically tajuk ni, subtopik ni simple je. Okay, so jom kita go through. Pendaraban matriks dengan suatu nombor ialah satu proses penambahan berulang. Okay, jika matriks A didarabkan dengan suatu nombor N, maka matriks A itu boleh ditambah dengan matriks A yang sama berulang sebanyak N kali. So basically darab matriks ni sama je macam darab benda-benda lain, darab nombor-nombor biasa lain. Contoh kalau 5 darab 3, 15 bersamaan dengan 5 tambah 5 tambah 5. Dapat 15 juga, betul? Ataupun contoh 2 darab 3 bersamaan dengan 6, kan? Ataupun bila 2 tambah 2 tambah 2 pun 6. Maksudnya kiranya 2 tu darab dengan 3 sama dengan 6 tu bersamaanlah dengan 2 kita tambah sebanyak 3 kali still akan dapat 6. Kan? So basically darab matriks ni dengan suatu nombor tu sama je macam konsep pendaraban yang kita belajar kat sekolah yang tadi. So sama. Okay, kita tengok kat sini. Contoh matriks A sama dengan 4. Okay, so dalam kes ni kiranya peringkat matriks kita 1 darab 1. Kan? Hanya ada satu baris dan satu lajur. Okay. So contoh kalau kita darabkan matriks kita tu dengan 5. Contohnya 5 darab A. A tu kita punya matriks lah kan. 5 darab A maksudnya 5 darab dengan unsur dekat dalam tu 4 sama dengan 20. So sama juga kalau kiranya matriks A tu kita tambahkan sebanyak 5 kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 kita still akan dapat 20. Macam tu. So basically darab matriks ni sama je macam darab yang kita belajar kat sekolah tu, semua unsur di dalam matriks akan didarabkan dengan nombor tersebut. Okay, so next. Rumus ini bermakna setiap unsur dalam matriks A ditambah dengan unsur yang sama berulang sebanyak N kali. Okay, jadi untuk mendarab suatu matriks dengan suatu nombor, darabkan setiap unsur dalam matriks itu dengan nombor tersebut. Okey, so kita tengok contoh dalam kes ni. Contoh dalam kes ni dia beri matriks A sama dengan, okey, kalau kita tengok kat sini, peringkat matriks kita ialah 2 darab 2. 2 depan ni melambangkan baris, ada 2 baris. And then 2 dekat belakang ni melambangkan lajur, ada 2 lajur. Dan N ialah suatu nombor. Okey, so N ni kiranya kita boleh panggil sebagai skala lah. Kan? Maka NA ni maksudnya N didarab dengan A. N ni apa-apa nombor didarabkan dengan matriks A bersamaan dengan N darab dengan matriks A. This one ialah matriks A. Ataupun sama dengan N darab A, N darab B. Kalau awak tengok dekat sini, kiranya N ni apa-apa nombor bila didarabkan dengan satu matriks bermaksud nombor skala dekat luar ni akan didarabkan dengan semua unsur dekat dalam. Macam tu. Okey? So contohlah kalau kita ambil contoh A sama dengan 2, 3, 6, 5. Kan? Lepas tu kita punya N sama dengan 3. So ibaratnya bila N darab A samalah dengan 3 kita darabkan dengan matriks A. Ataupun 3 kita darabkan dengan matriks 2, 3, 6, 5. And then jawapan kita akan dapat 3 didarabkan dengan 2. Maksudnya skala ni akan darab dengan unsur dekat dalam ni lah. 3 darab dengan 2. And then 3 ni juga darabkan dengan unsur sebelah dia. And then 3 ni darabkan juga dengan 6. And then 3 ni darabkan juga dengan 5. Macam tu. Okay? So kalau kat sini kita akan dapat jawapan sama dengan 6, 3 darab 3, 9, 3 darab 6 dekat sini sama dengan 6, 12, 18. Sama dengan 18. Okay, sorry. And then 3 kat sini darab dengan 5 sama dengan 15. Okay? So macam tu. So kiranya
N dekat situ boleh juga dikenali sebagai skala. Macam tu. So pendaraban matriks dengan suatu nombor dikenali sebagai pendaraban skala. Okay, so basically bila kita ada satu matriks, and then matriks kita tu didarabkan dengan skala iaitu mewakili apa-apa jenis nombor 1 sampai infinity, kan? Kita panggil pendaraban itu sebagai pendaraban matriks. Maksudnya skala didarabkan dengan matriks ataupun matriks tu telah didarabkan dengan skala. Okey? Senang je. Okey, kita tengok contoh. Contoh 11. Diberi matriks R sama dengan 0.4, 8, negatif 9, 2.5. Okey, itu kita ada 4 unsur. Kalau perasan kan? Kita ada unsur 0.4 mewakili unsur R11, 8 mewakili unsur R12, dan negatif 9 mewakili unsur R21, and then 2.5 mewakili unsur R22. So kalau kita perasan dekat sini, baris kita ada berapa? Ada 2. Laju kita pun ada 2. So peringkat matriks kita ialah 2 darab 2. Recall je balik. Okay. So hitung nilai 3R. Okay. 3R dekat sini apa yang dimaksudkan? Maksudnya 3 kita darabkan dengan matriks R. So penyelesaian dia mula-mula kita tulis dulu. 3R bersamaan 3 darabkan dengan matriks R. So and then kita tulis balik matriks R kita iaitu 0.4, 8, negatif 9 dan 2.5. Okey. And then dekat bawah ni kita darabkan. Contohnya 3 kita darabkan dengan setiap unsur kat dalam. 3 didarabkan dengan 0.4. 3 juga kita darabkan dengan 8 untuk unsur R12. And then 3 ni juga kita darab dengan negatif 9 untuk unsur R21. And then 3 ni kita darabkan juga dengan 2.5 untuk unsur R22. Okay. So bila kita dah darabkan, 3 darab 0.4 dapat 1.2. 3 darab 8 dapat 24. 3 darab negatif 9 dapat negatif 27. Dan 3 darab 2.5 dapat 7.5. Okay, so kiranya jawapan untuk 3 darab dengan matriks R ialah unsur yang ini. Macam tu. Okay? So basically pendaraban skala ni maksudnya kita darabkan setiap unsur kita tu dengan skala. Tengok ni, darabkan setiap unsur dengan skala sama dengan 3. Macam tu. So let's say kalau dia minta 5, kita akan darabkan unsur kita tu dengan 5 lah. Macam tu. Okay? Okay, next. Contoh 12. Diberi matriks P sama dengan unsur kita 1/2 dengan negatif 0.7. And then kita ada matriks Q juga sama dengan 4, negatif 5. And then kita ada matriks O juga iaitu 0, 0. Okay, tengok soalan dia. Hitungkan P tolak 1.4Q tambah O. Okay, so basically kita tulis dulu. P tolak 1.4Q tambah O. Okay, so maksudnya matriks P tolak dengan 1.4 darab dengan matriks Q ditambahkan dengan O, matriks O. Okay, so kita buka, tulis matriks P kita apa? 1/2 negatif 0.7. So ini adalah P. And then kita tolakkan dengan 1.4 didarabkan dengan matriks Q. Tengok soalan ini, kita transfer, kita buka je balik. Tambahkan dengan O. Kita punya matriks O apa? 0, 0. Betul. This one adalah O. Okay, and then kita buat macam biasa. 1/2, ingat balik sebelum ni kalau tambah tolak matriks, basically kita akan tambah tolak dengan unsur yang sepadan. Kan? Contoh dalam kes ni, ini adalah P11. This one adalah P21. Ini adalah Q11. Ini adalah Q21. This one ialah O11 and this one ialah O1, O21. Okay, so basically 11 tambah tolak dengan 11. Yang 21 tambah tolak dengan 21. Macam tu, sepadan kan? Okay, so kita tengok untuk dapatkan unsur yang pertama iaitu unsur 11 dekat sini, kita ambil 1/2 sebab 1/2. Kita tolakkan dengan 1.4 didarab dengan 4 kat dalam ni. 1.4 ni perlu darab dengan unsur atas dengan bawah ni kan. So kiranya untuk dapatkan unsur yang 11 kat sini, kita tolakkan dengan 1.4 darab dengan unsur Q kat dalam ni. And then tambahkan dengan unsur 11. Okay. So dapatlah unsur 11. Untuk unsur 21 ni pula, macam mana nak buat?
Okay, basically negatif 0.7 mewakili unsur 21, kita tolakkan dengan 1.4 darab negatif 5 iaitu unsur 21 juga. Kadang ada student dia cuai, dia lupa nak masukkan 1.4 yang darab negatif 5. Sedangkan kita tahu bila ada nombor dekat depan ni, ini bila ada nombor dekat depan matriks tu, itu menandakan bahawa matriks tu mengalami pendaraban skala, kan? So basically kena include lah sebenarnya. 1.4 ni dimasukkan dalam negatif 5, this one, and then kita tambahkan dengan unsur 21 juga iaitu sifar. Kau tengok sini. And then kita kira lah, masuk kalkulator 1.2 tolak 1.4 darab 4 tambah kosong, kita akan dapat negatif 5.1. Untuk unsur 21 pula, negatif 0.7 tolak 1.4 darab negatif 5 tambah dengan kosong, kita akan dapat jawapan 6.3. So dapatlah jawapan kita. Okay. So basically jangan lupalah, ini maksudnya macam kita terang tadi, ini adalah pendaraban skala. Bila ada nombor skala di depan matriks, maksudnya skala ini telah perlu didarabkan dengan setiap unsur dekat dalam matriks tersebut. Okay. Okay, next. Contoh 13. Diberi negatif 10, 9, matriks lah. Tolak dengan 2X tambah dengan 5, 21 sama dengan 38. Hitung matriks X. Okay, so basically kadang-kadang dia bagi awak dalam bentuk persamaan inequality macam ni. Contoh benda ni sama je konsep macam kalau kita belajar kat sekolah. Kalau awak belajar waktu form 3 rasanya dulu. Contohnya 2X tolak 2 sama dengan 5, kan? Lepas tu awak pun pindah 5 kat sini. 2X sama dengan 7. So X sama dengan 7/2. Macam tu kan? So ini kalau macam ini kiranya kita punya nombor tu dalam bentuk nombor bulat biasa. Dalam kes ini kita punya persamaan tu ialah dalam bentuk matriks. Basically konsep yang sama, cumanya kita guna dalam bentuk matriks. Cumanya dalam bentuk matriks sekarang ni. Dia bukan nombor bulat biasa. Okay, so macam mana cara nak buat? Sama je konsep dia. Okay, contoh negatif 10, 9 tolak 2X tambah 5, 2 darab 1 ni sama dengan 3, 8. Okay, so first thing first macam biasa. Kita akan letakkan unknown kita dekat satu bahagian. Nombor-nombor lain tu dalam satu bahagian, kan? So contoh dalam kes ni, MT nak letak X ataupun unknown kita ni belah kiri. And then nombor-nombor yang lain tu kita pindahkan ke belah kanan. So macam mana cara nak pindah? Macam biasa. Ini tambah kan? Perasan tak? Okay, so bila kita bawa ke sini dia akan jadi tolak. Nampak ni? Okay, so settle untuk yang ni. Lepas tu yang negatif 2X ni kita tinggal dekat sini kan. Okey, yang negatif 10, 9 ni, matriks yang ni pun kita kena pindahkan ke sebelah juga. Kalau perasan nombor ni ialah, matriks ni ialah matriks positif kan. Okey, so bila pindah dia akan jadi negatif. So basically sama je. Okey, so settle dekat situ. Lepas tu negatif 2X ni kita tinggal dulu, kita selesaikan dulu bahagian yang belah kanan ni. Macam mana nak buat? Baca je. 3, ini tolak kan? So kiranya tolak dengan negatif 10. Ini untuk unsur 1, 1. This one 1, 1. This one ialah 1, 2. Kalau perasan kan? So kiranya untuk dapatkan unsur 1, 1 ni, 3 tolak dengan unsur 1, 1 kat sini iaitu negatif 10. And then kita tolakkan juga dengan 5 darab dengan 2 iaitu unsur 1, 1 juga. Macam biasa kalau ada nombor dekat depan ni maksudnya dia mengalami pendaraban skala. So kiranya skala tu kena didarabkan dengan setiap unsur kat dalam. Okey? So kena tolak dengan 5 didarabkan dengan unsur kat dalam tu iaitu 2. Awak dapatlah ini adalah unsur untuk 1, 1 awak. Untuk unsur 2, 2 pula, untuk 1, 2, sorry. Macam biasa, unsur 1, 2 kita 8. Kita tolakkan dengan unsur 1, 2 kita iaitu 9. Kita tolakkan dengan unsur 1, 2 kita iaitu 1. Kalau perasan 5 ni pun kita darabkan dengan 1. Sebab 5 ni skala matriks ni mengalami pendaraban skala kan. So kiranya setiap unsur kena didarabkan dengan skala iaitu 5 darab 1. Macam tu. So settle. Ini adalah unsur 1, 2 awak. And then kira masuk kalkulator. 3 tolak negatif 10 tolak dengan 5 darab 2 awak akan dapat jawapan 3. Untuk 8 tolak 9 tolak dengan 5 darab 1 awak akan dapat jawapan negatif 6. Okay, so settle kat sini. So sekarang ni awak dapat negatif 2X sama dengan 3 negatif 6. Kan? So
2 ni, negatif 2 ni kita pindah bawa ke sana. So kalau perasan hubungan negatif 2 dengan X ni ialah darab, kan? So bila negatif 2 darab dengan X, bila dia pindah dia akan jadi negatif 1/2. 2 ni duduk atas kan? So bila dia pindah, dia akan duduk dekat bawah. So jadilah X sama dengan darab negatif 1/2, negatif 1/2 didarabkan dengan matriks 3, negatif 6 ni. Okay. So, macam biasa, bila ada nombor je depan matriks, maksudnya dia mengalami pendaraban skala. So, masukkan negatif 1/2 ni didarabkan dengan 3, and then negatif 6 ni pun kena didarabkan dengan negatif 1/2 juga. Okay? So, awak dapat jawapan untuk X awak ialah negatif 3/2, and then untuk awak punya unsur 1, 2 awak dapat jawapan negatif 6 bahagi dengan 2, bahagi dengan negatif 2, dapat jawapan 3. Okay, so dah siap. Settle. Okay, senang je. Next, kita go through untuk contoh 14. Okay, purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parking untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Okay, so basically kita ada jadual X iaitu mewakili bilangan kenderaan yang parking untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja. Okay, so kiranya jadual X ni mewakili satu hari untuk 5 hari bekerja. Macam tu. Okay, next. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Okay, sekiranya jadual Y ni mewakili purata bilangan kenderaan untuk hujung minggu ataupun bilangan kenderaan untuk hujung minggu. So bilangan kenderaan untuk hujung minggu ni, ini mewakili, bilangan kenderaan untuk hujung minggu ni, ini mewakili satu hari tau. Okay. Kiranya ini adalah jadual untuk sehari weekend. Untuk jadual X ni kiranya satu hari untuk weekday. Macam tu. Okay. So, penyelesaian hitung bilangan kenderaan yang parking di kawasan tersebut dalam masa seminggu. Okay, so basically kita nak bilangan kenderaan yang parking dalam masa seminggu. Okay, so cara dia macam mana kita nak buat? First, kita darabkan 5 dengan X. So basically kita tahu jadual X ni mewakili satu hari untuk weekday, kan? Seminggu ni kita ada berapa hari? Kita ada 5 weekday tambah dengan 2 hari weekend, betul tak? So kita tahu kalau seminggu tu maksudnya kita ada 5 weekday and then kita tambah dengan 2 hari weekend. So kalau kita nak tahu jadual untuk seminggu, kita kena darabkan kita punya jadual X iaitu mewakili satu hari weekday tu dengan 5. Sebabnya dalam seminggu kita ada 5 hari weekday, betul tak? Kan? Lepas tu kita kena tambahkan dengan Y kita tu kena darabkan dengan 2. Sebab kita tahu jadual Y tu mewakili bilangan kenderaan untuk weekend tapi satu hari. Kan? Bilangan kenderaan untuk satu hari weekend. So kali ni dalam seminggu kita ada 2 hari weekend. So that's why jadual Y tu kita darabkan dengan 2. So wujudlah persamaan ini. 5X tambah 2Y. X ni sebab mewakili satu hari weekday. Seminggu kita ada 5 hari weekday. And then Y ni mewakili satu hari weekend. Kita darabkan dengan 2 sebab seminggu ada 2 hari weekend. Okay? So settle. Lepas tu kita buka X kita ni mewakili matrix. This one lah. Perasan tak? 42, 8, 20, 11. Kiranya ini adalah matrix mewakili penjualan, mewakili waktu parking pada weekday. And then tambahkan dengan 2, darab dengan matrix satu lagi. Matrix satu lagi ni mewakili bilangan kereta untuk waktu weekend. Kan? So, okay, kita darab. And then, kita darab. 5 ni kita darabkan dengan 42. Awak akan dapat 210. Darabkan setiap skala dengan unsur. 5 ni awak darabkan dengan 8, awak akan dapat 40. 5 ni darab dengan 20, dapat 100. 5 ni juga darabkan dengan 11, dapat 55. Okay, tambahkan dengan, okay, 2 darab 25, 50. 2 darab 5, 10. 2 darab 12 sama dengan 24. 2 darab 3 sama dengan 6. And then kita tambahkan. Nak tambahkan kita kena cari unsur yang sepadan, kan? So
Untuk dapatkan unsur pada satu-satu ni, kita tambahkan unsur satu-satu dengan unsur satu-satu, iaitu 210 tambah 50. Awak akan dapat 260. And then unsur 1, 2 iaitu 40, tambahkan dengan unsur 1, 2 juga iaitu 10, dapat 50. And then unsur 2, 1 iaitu 100, tambahkan dengan unsur 2, 1 juga iaitu 24, awak akan dapat jawapan 124. And then unsur 2, 2 iaitu 55, kita tambahkan juga dengan unsur 2, 2 dekat sini iaitu 6, dapat jawapan 61. Okay, so kita dah dapat dah bilangan kenderaan yang parking di kawasan tersebut dalam seminggu untuk berbumbung ialah, okay, kalau awak tengok kat sini, kita transfer balik. This one, baris pertama ni refer kepada berbumbung, betul? Kalau awak tengok matrix kita, baris pertama refer kepada bumbung, kan? And then baris kedua ni refer kepada tidak berbumbung. Lepas tu laju pertama kita kat sini refer kepada kereta. And then laju kedua kita refer kepada motor. Contoh kalau dia tanya awak, berapa bilangan kereta, berapa bilangan kenderaan kereta yang parking di kawasan tersebut dalam seminggu? Okay, basically dia nak kereta. Kalau perasan dekat sini, kereta, kita ada dua. Kita ada kawasan berbumbung dengan tidak berbumbung. Kan? So, kita tambahkanlah berbumbung dengan tidak berbumbung untuk kereta. Okay. So, basically, berbumbung untuk kereta berapa? Bumbung kereta 260. Okey. Tambah dengan berbumbung. Tidak berbumbung kereta 124. Okey, so 260 tambah 124, 384 bilangan kereta yang parking di kawasan tersebut dalam seminggu, termasuk kawasan yang berbumbung dan tidak berbumbung. Okey. So basically kadang dia tanya awak selalunya dalam bentuk macam ni je. Tapi let's say kalau dia tambah soalan, berapa bilangan kereta yang parking di kawasan itu dalam seminggu? So awak kena pandai baca lah awak punya matrix tu. Baris pertama refer kepada apa, baris kedua refer kepada apa, laju pertama refer kepada apa, laju kedua refer kepada apa. So that awak takkan mengalami kesusahan lah untuk membaca. Okay. So tips juga, that's why kalau awak perasan dekat sini, untuk matrix yang pertama iaitu matrix untuk pada waktu weekday, this one weekday, kan? Baris pertama dia berbumbung, baris kedua tidak berbumbung. Laju pertama kereta dan laju kedua motor. Okay, sama juga kalau awak perasan, kita tambahkan tu dengan satu matrix yang mempunyai ciri yang sama, iaitu baris pertama dia pun bumbung, baris kedua dia pun tidak berbumbung. Laju pertama kereta dan laju kedua dia ialah motosikal. So basically kalau awak perasan, dua-dua ni mempunyai label baris dan laju yang sama. Then baru kita boleh tambah. Sebab let's say, contoh kalau matrix awak ni awak buat untuk yang weekend ni lah, kiranya instead of awak buat 25, 5, 12, 3, kiranya instead of awak buat baris pertama ni bumbung, baris kedua tidak berbumbung, laju pertama kereta, laju kedua motosikal, contoh awak buat yang pertama ni tidak berbumbung. So kiranya yang bawah ni berbumbung. So kiranya mungkin awak tukar. Sini 12, sini 3. Yang sini 25, yang sini 5. So baris pertama awak tidak berbumbung, baris kedua awak berbumbung. Laju pertama kita kereta, laju kedua kita motor. So kalau awak perasan dekat sini, bila awak tambahkan nanti, awak telah menambahkan bumbung dengan tidak berbumbung. Perasan tak? Let's say kalau kita guna matrix yang ini. And then this one pula bumbung motosikal, awak tambahkan dengan tidak berbumbung motosikal. So adakah awak rasa penambahan awak ataupun jawapan awak tu akan betul? Silap lah, betul tak? Sebab kalau awak tengok kat situ, penambahan ataupun matrix awak tu tidak sepadan ciri dia. Yang satu awak buat baris pertama bumbung, baris kedua tidak berbumbung. Matrix satu lagi tu awak buat baris pertama tidak berbumbung, baris kedua yang berbumbung. So kiranya ada isu dekat situ, kan? So basically itu pun kena ambil berat jugalah. Kalau boleh kedua-dua ataupun ketiga, keempat, kelima, lima, keenam, enam, ketujuh, tak kisahlah berapa matrix pun yang awak tambah ataupun tolak, mesti mempunyai ciri yang sama. Maksudnya label baris dan laju yang sama. Okay? So tu je untuk sharing session kali ini. Next kita akan masuk macam mana untuk mendarab
matrix dengan matrix, dan kita akan mengenal lagi ciri-ciri matrix yang lain including matrix songsang dan identity matrix. Okay, so tu je untuk sharing session kali ini. Bye, Assalamualaikum.